Al-ilmu qabla amal. Ilmu sebelum kita amal. Kerana bila orang datang ke Mekah macam tadi, menunaikan manasik haji ni, ada orang dia tak ada ilmu pun, tapi dia tengok orang duk buat. Saya masa melontar baru ni, saya lontar, seorang Pakistan dia pakai dia kata kena amud tu. Macam tadi, dia rasa lagi tak kena tiang, tak dianggap melontar. Sebenarnya tak disyaratkan kena tiang tu, hanalah disyaratkan untuk jatuh di dalam haud itu. Tapi kerana orang tak faham, dan sebahagian juga falsafah tadi, memang kisah awalnya itu pun menurut apa yang disebut oleh Ibn Abbas, tak ada pun daripada Nabi. Ibn Abbas mungkin ambil daripada Nabi, mungkin juga ambil daripada khabar-khabar yang lain, bahawasanya melontar ialah dulu melontar syaitan. Tapi bukan kita tengok macam-macam gambar orang nak melontar kan. Tapi sekarang mungkin alhamdulillah tak ramai orang bawa batu besar, ramai orang dah pandai ya. Tapi bukan bersungguh-sungguh baling tu macam nak baling orang. Dia suruh kita lontar bagi jatuh di situ saja. Syaitan pun, kalau dari dulu saya sebut, syaitan pun kalau betul hari ni orang nak lontar, dia tak pergi tunggu situ. Kita please lah. Kadang-kadang Israeliat, khurafat ni, dia masuk dalam fikiran, dia mix dengan benda-benda macam tu. Kita jadi tak stabil amalan kita. Sebab itu dalam riwayat Ibn Abbas, apabila Nabi SAW suruh dia kutip batu, Ibn Abbas kutip dan letak di tangan Nabi. Nabi hasayatul khadf, batu sebesar anak batu lebih kurang kacang kuda ya. Kemudian Nabi tengok batu tu, Nabi kata, amthal haula, besar-besar ni lah Nabi kata. Artinya jangan besar. Iyyakum wal ghulu fid din, fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum al ghulu fid din. Kamu semua jangan melampau dalam agama, kerana binasanya orang-orang terdahulu daripada kamu kerana melampau dalam agama. Yani kalau macam tu Nabi buat, kamu lontar besar tu sajalah. Dan itu praktis kita di dalam semua ibadah. Follow our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang saya tengok rugi. Kita ambil daripada hari Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Di Arafah kita patut buat banyak apa? Banyak apa? Banyak doa. Khairud doa du'a'u yaumi Arafah. Dan sebagai riwayat afdalud doa, sebaik-baik doa pada hari Arafah. Nabi doa macam yang kita sebut pada jamaah semua. Nabi SAW doa sehingga saqata khidam, jatuh tali pun Nabi SAW ambil dengan satu tali lagi, satu tangan lagi, wa huwa rafi'un yadaihi ukhra, dia dalam keadaan dia angkat tangan dia yang satu lagi. Maksudnya tali unta jatuh, Nabi pegang, yang ni tak turun. Doanya Nabi SAW, doa yang paling mustajab. Mudah-mudahan doa tuan-tuan juga mustajab semua pada hari Arafah. Tapi kalau kita tak memahami sunnah itu, kadang-kadang kita tengoklah, ada tempat kadang-kadang sudahlah orang nak berdoa, dia tak berdoa, dia berzikir, berlagu, dia bernasyid, kacau habis orang lain nak doa. Kalau kita tengok khemah kita sebahagian tu kan, time yang baru-baru ni Haji Akbar ni tiap-tiap tahun kan, tapi time berhimpun dua perkara, hari Jumaat dan juga Arafah. Pada hari Jumaat, pengakhir Jumaat, iaitu selepas daripada asar, ya, waktu antara waktu mustajab pada yang ditarjihkan oleh Imam Ibn Qayyim sebut beberapa belas pandangan, tapi yang paling kukuh ialah hari mustajab hari Jumaat itu ialah pada asar, akhir asar, bergabung pula dengan hari Arafah yang lebih besar. Kalau kita tengok khemah salah sebahagian tu, time jamaah dia nak doa, dia panggil masuk khemah, buat satu bacaan apa belangat lah. Kita tak masuk campur lah dia punya, tapi kita kesian kat jamaah dia. Jamaah pun kadang-kadang first time datang Arafah pun first time tengok, dia akan follow je ustaz-ustaz ni, pasal ustaz buat, tapi dia miss perkara yang telah Nabi ajar buat. Sebab itu belajar, orang kata belajar sunnah. Belajar sunnah ni nikmat. Walaupun kadang-kadang orang kata macam-macam, tapi kita menikmati nikmat sunnah itu.
Tadi Ustaz Husin sebut tentang kita kadang-kadang ada perjalanan, kita ada loneliness kita. Mungkin kita bersendiriannya kita. Tapi Al-Quran melalui surah Fatihah, apa Allah kata? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Oleh kerana jalan yang lurus kadang-kadang tak ramai orang follow. Tapi Allah bagi tahu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang yang kau beri nikmat padanya. Siapa dia? Nabiin, siddiqin, syuhada, salihin. Supaya you don't worry. Ramai orang bersama dengan awak. Kalaupun tidak semasa di tempat awak, sebelum ini jalan ini telah dilalui oleh orang-orang yang saleh. Sebab itu di Arafah umpama, kemudian kita keluar pada Arafah. Tahun ni kita pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah kita bermalam di Muzdalifah. Malam tu semua kita pakai tidur kan. Memang tuan-tuan dapat rasa panas padang pasir ni. Nabi SAW selepas solat subuh di Muzdalifah, apa Nabi buat? Baginda berdiri. Baginda apa? Doa. Lagi tempat doa. Kemudian kita di Arafah. Di Arafah Nabi sembahyang apa? Nabi sembahyang qasar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Sehingga sebahagian ulama kata itu termasuk dalam nusuk. Itu termasuk dalam setting haji. Walaupun sebahagian ulama kata kerana baginda safar, tapi semua orang Mekah juga 2 rakaat. Setengah orang dia susah nak terima. Pasal apa 2? Kan? Kita kena buat 4. Tak apalah, saya pulang lah. Tapi setting dia macam tu. Ikut setting tu. Ada orang Mekah yang ikut belakang Nabi. Mereka juga 2 apabila Nabi 2. Nabi berkhutbah, mereka mendengar khutbah Nabi SAW. Kita kalau ibadah ni banyak ibadah penghubung kita dengan Allah. Sebab itu bila kita beribadah selalu Allah ajar selepas ibadah doa. Selepas ibadah doa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ketika Ibrahim dan Ismail buat binaan Kaabah, apa terus dia kata? Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan, kami terima daripada kami. Kita ni yang habis haji ni, yang duduk di sekarang ni, jangan lupa sentiasa doa, ya Allah terima haji aku. Kadang-kadang kita kata dah habis lah. Terima tak terima ni urusan Allah. Lagikan Nabi Ibrahim dan Ismail minta supaya Allah terima ibadah. Jadi kita jangan lupa minta supaya Allah terima ibadah kita. Saya nak sentuh lagi sikit tadi tentang doa ni. Nabi buat apa? Para ulama tawaf. Tawaf ni kalau kita doa ataupun afdalnya baca Quran sebagaimana disebut Imam Syafi'i. Atau yang lain kita doa. Artinya panjang mana pun kita rasa sekejap je, kena banyak doa kita. Nabi sa'i kan Safa dan Marwah. Nabi berdiri di atas bukit Safa. Nabi buat apa? Nabi tak lambai-lambai macam tu. Sebahagian mereka kan. Nabi doa. Nabi doa panjang doa Nabi. Nabi selang-selikan doa dengan Allah Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan Nabi selang-seli doa dengan doa. Itu tempat mustajab doa. Kemudian di atas Marwah demikian Nabi lakukan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan membawa harapan doa yang tuan-tuan mungkin nak doa anak sakit ke apa, tuan-tuan fikir bagi setiap tempat itu tuan-tuan doa, berapa banyak doa yang telah dipanjat pada Allah. Adalah tidak cocok dengan sifat Allah yang karim menolak doa yang sebanyak itu. Allah akan terima doa itu. Banyak tempat-tempat yang baginda SAW ajar, kalau ikut-ikut kita tak payah sangat senjata tok lebay apa beli cari tempat mana. Kadang-kadang tempat orang kadang-kadang dia tak tahu. Bukan salah apa, tapi setting tu tak seperti Nabi buat.
Lepas Jamratul Aqabah yang pertama, hari pertama Jamratul Aqabah, Nabi jalan. Nabi yang awal, yang kedua, yang awal Nabi doa. Yang kedua pun Nabi doa. Yang ketiga kita jalan. Lepas kita melontar, ada doa lagi. Artinya bagi setiap amalan tu, lepas lontar doa macam mana Nabi doa. Yang first. Yang kedua, lepas melontar doa. Bayangkan berapa banyak kita panjatkan doa sepanjang kita datang haji. Kalau kita minta jadi orang saleh, berapa bertempat dah kita minta. Kalau minta supaya zuriat kita jadi orang saleh, berapa tempat. Tadi Dr. Ruzaimi baca Nabi Ibrahim alaihissalam, selepas dia minta, dia kata apa? Wa arina manasikan rabbana ja'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua menyerah diri padamu dan zuriat kami juga. Kita mungkin doa bagi anak kita berjaya periksa, tak apa, dapat kerja bagus, tak apa. Tapi kita jarang doa supaya zuriat kita semua jadi orang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam itu doa dia. Nak mati pun, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim dan Ya'qub wasiat hal yang sama. Kata kepada keturunan dia, wahai kanak keturunan aku, Allah telah pilih untuk kamu agama. Jangan kamu mati, melainkan kamu menjadi orang-orang yang menyerah diri pada Allah. Tuhan sambung lagi apa? Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Kamu ada saksi tak masa Ya'qub didatangi oleh kematian? Dia kata apa? Ya bani ma ta'buduna min ba'di. Hai anak-anakku, kamu nak sembah apa bila aku tak ada ni? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Kami sembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Ishaq, Tuhan yang satu. Tuan-tuan, bawa balik doa untuk anak cucu kita supaya jadi orang yang beriman. Agama ni tuan-tuan, kadang-kadang agama ni macam-macam. Ustaz pun bukan Tuhan jamin masuk syurga. Mufti pun belum tentu betul Tuhan jamin masuk syurga. Mungkin orang sapu sampah tepi jalan tu lebih diterima haji dia daripada mufti pun. Ikhlas dia, kesungguhan dia. Kerana agama ni dia dua. Ramai orang nak agama. Bila orang naik agama macam-macam. Ada orang beragama kerana agama, ada orang beragama kerana di situ ada keuntungan dia. Kan? Kita tengok kan, saya selalu buat contoh. Ini berapa duitnya hari ni? Tapi kalau pergi jampi, bubur cap engkau start sendiri sikit, mungkin jadi RM15. Agama. Sebab tu sekarang ni banyak apa produk pun orang nak kait dengan agama, nak kaitkan dengan agama. Kerana agama boleh diperdagangkan, sehingga akhirnya kita tak tahu mana agama yang betul. Macam kita pergi buat ibadat haji, kawan ni ajak cara ni, kawan ni ajak cara ni. Barangkali sebahagian orang, mungkin tak ada di Malaysia lah kan, saya cerita negeri-negeri lain lah, dia fikir package kita kena buat hal lain sikit zikir dia supaya jemaah ni suka. Kalau kita duduk package satu tempat tu, kita tengok sentiasa nak buat bagi orang teriak, tahu orang menangis, lagu bagi orang menangis, dia Arafah. Pasal dia kata barangkali bila dia ingat yang tu, balik nanti mungkin boleh bawa, ini dia punya kelebihan package dia. Sedangkan agama ni setting dia dah ada. Kita hanya perlu mempelajari sunnah. Tuan-tuan balik daripada haji ni, don't stop. Jangan ikut mufti ke, Ustaz Hussein ke, saya ke, Dr. Ruzaimi. Sentiasa tanya orang yang mengajar, Ustaz,
benda ni ada tak di dalam hadis Nabi? Dia tak boleh kata, you tak boleh tanya. Apa saya bagi tahu you follow ya. Agama tak begitu. Pasal kita nak follow Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan Nabi. Dia penyampai saja. Hatta mufti pun kalau bagi tahu, you have right to question him. Ambil mana benda tu? Ini benda yang tuan-tuan kena balik ambil semangat ni. Seperti mana apa saja amalan di sini, tuan-tuan, di package sini kita ajak. Sebelum nak mula kita bagi tahu Nabi buat begini. Riwayat dia yang ni. Nabi tidur, riwayat dia begini. Baginda semayang di Mina, baginda tak menjamakkan. Kita pun tak menjamakkan. Baginda qasar, kita pun kita qasar. Ada tempat baginda jamak dan qasar, kita pun jamak dan qasar. Ada tempat baginda hanya qasar, kita hanya qasar. Let's say, macam saya sebut, untuk tuan-tuan sebahagian mungkin baru dengar, yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Tapi yang ini diamalkan oleh Nabi, yang ini dikatakan boleh, tapi tak diamalkan oleh Nabi. Tapi orang habaq kata boleh. Tuan-tuan prefer yang mana? Agak-agak antara dua ni yang paling selamat yang mana? Kita buat kerja di pejabat kita ke, kita di company kita ke, kita ambil arahan daripada bos kita. Bos kita kata you buat sekian-sekian. Kita akan buat ikut yang dia bagi. Melainkan kontraktor yang tipu tu, itu yang tak ikut spek tu yang berguna luruh. Runtuh kan? Tapi kita ikut spek yang dia bagi. Kerana dia yang minta pada kita. Allah Azza wa Jal hantar Nabi dah. Dia bagi tahu yang ni Nabi buat macam ni. Yang ini Nabi buat macam ni. You ikut spek tu. Macam mana yang dia bagi? Ada orang yang kata Allah sebenarnya macam ni pun boleh. Memang Nabi tak buat, tapi ada ulama-ulama ada kata yang ni boleh. Okey, let's say boleh. Tapi mungkin juga tak. Ada mungkin juga tak boleh. Ada mungkin boleh, mungkin juga kalau kita nak balik ke Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak, berdiri pada hadapan Allah, Allah tanya pasal apa awak buat macam tu? Ya Allah, sebab aku baca Nabi pun buat macam tu. Ada tak kita fikir Allah kata pasal apa yang dok ikut Nabi saja? Tak mungkin. Kita dengan yakin mempercayai Allah akan menerima amalan itu. Mudah-mudahan insya-Allah. Tinggal mengikhlaskan niat kita. Adapun kalau kita buat lain daripada jalan itu, ada mungkin boleh, ada mungkin tidak boleh. Sebab itu tuan-tuan, ambillah semangat haji ni, kita balik dengan bersemangat untuk ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lakukan. Wallahu taala.